Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali itu kita nak teruskan kepada kelas akhlak lagi untuk para pelajar kita insya-Allah. Jadi untuk akhlak tu pertama kali itu kita akan sentuh berkaitan dengan satu sifat, iaitu sifat malu kan. Sebelum masuk pada sifat malu, kita nak tahu dulu apa ya akhlak. Kena dalam Islam tu kita diwajibkan untuk belajar tentang akhlak. Sebabnya bila saya ada akhlak, amalan kita jadi rugi. Macam ni jadi rugi. Contohlah, kita orang semayang bagus lah semayang. Kemudian dalam semayang tu bukan kerana Allah. Kita orang tu nak semayang supaya orang jadi puji-puji kita. Jadi penting untuk kita belajar akhlak supaya kita tu melakukan sesuatu ya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang akhlak tu, kita nak jaga akhlak dengan siapa? Jaga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga akhlak kita dengan manusia. Jadi akhlak tu secara definisinya maksudnya adalah tentang perangai kita, pola hal kita tu macam ni. Pola hal kita dengan manusia, pola hal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pola hal dengan Allah tu macam ni kita dengan Allah bila dikala kita sendirian. Perangai kita dengan manusia tu macam ni. Depan manusia tu macam ni kita beradab. Kemudian dalam hati kita tu dengan Allah juga, kita dalam hati tu kita nak betulkan segala isi dalam hati kita tu, niat dalam hati kita tu semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, secara ringkasnya apa ya akhlak. Kemudian tentang sifat malu kan. Kenapa kita perlu ada sifat malu? Sebab sifat malu tu sendiri telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu kan orang terutama kan pada zamannya. Sebab apa? Nabi masih hidup, Nabi tu menerima wahyu secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah sahabat-sahabat di kalangan lelaki ataupun perempuan yang akan pergi tanya Nabi apa-apa permasalahan. Contohlah perempuan, kalau yang perempuan yang akan tanya kepada Nabi berkaitan dengan bab haid, darah haid, bab nifas, benda-benda macam ni lah. Jadi walaupun Nabi tu seorang Rasul, kan, seorang Rasul ni tetap jaga benda ya kan. Hanya tu bila datang orang bertanya-nya tu berkaitan dengan ya, para sahabat yang perempuan pergi tanya Nabi, Nabi pun akan menjaga pandangannya. Sebab apa? Rasa malu. Rasa malunya tetap jaga perasaan malu ya. Bahkan ada di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat malu yang sangat tinggi, iaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman tu munnya tangan perempuan je macam mun dapatnya nak bertapuk. Dia rasa nak bertapuk. Jadi sifat malu tu wajib ada dalam setiap diri muslim. Selain daripada sifat malu dengan manusia, kita juga malu dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Di antara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu seorang rasul, dan bila seorang rasul tu disebut dengan istilah maksum. Maksum tu apa? Nya tu suci daripada segala dosa. Baik yang sebelum, semasa dan selepas. Baik semasa, sebelum dan selepas. Tetapi Nabi tu beribadah sampailah kaki Nabi tu kembang-kembang kaki. Bayangkan, kita tu belum confirm pergi syurga kan, macam kami tu lah kan. Belum confirm pergi syurga tapi malas dalam ibadah, malas lah. Kan banyak orang mengalami masalah yang sama, termasuk kami kan. Jadi Nabi tu beribadah sampai tahapnya tu kakinya kembang-kembang, nak katakan bebenarnya tu dalam beribadah. Lalu isterinya tanya, Siti Aisyah tanya kepada Nabi, wahai Nabi, lebih kurang bahasa kita nak mudah faham. Kenapa kau tu bersembahyang, kau tu beribadah sampai macam tahap macam tu, sedangkan kau tu dah wajib surga dah, kau tu dah kekasih Allah nak. Rasulullah tu kekasih Allah. Tapi kau beribadah sampai tahap macam tu. Apa kata Nabi? Salahkah aku menjadi manusia yang bersyukur? Situ nak tunjukkan Nabi tu rasa macam malulah kan. Malulah Allah Subhanahu taala dah berinya macam-macam nak. Allah dah berinya tu wajib syurga. Sikanya nak nak berkira-kira dengan Allah nak. Jadi sifat malu tu perlu ada dengan Allah Subhanahu taala, bahkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala pun kita perlu malu. Jadi
Sama-sama lah kita memupuk sifat malu tu dalam diri kita. Tapi ada waktunya kita perlu rasa malu. Kan? Contohlah kan, ada musuh tu nak serang kita. Musuh nak bunuh kita kan. Ada orang nak bunuh kita. Ada musuh tu datang nak penggal kepala kita kan. Lalu nya tu tiba-tiba nya nak memerangi kita. Dalam situasi perang lah tu. Nak berperang. Kemudian tanya, kena kau si balasnya lawan kau? Maluku. Maluku nak lawannya, malasku. Si boleh. Jadi situasinya kena tengok juga. Okey, jelas ya. Okey, harap dapat difahami. InsyaAllah apa yang kita orang faham boleh. Boleh tanya kami PM dalam grup, boleh juga PM direct kalau malu. InsyaAllah moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi